cerita sikit kenapa takaful halal, kenapa insuran haram. Seseorang yang masuk dalam insuran, dia akan bayar duit kepada syarikat insuran. Dan duit itu akan menjadi milik syarikat. Beza dia takaful. Tuan-tuan masuk dalam takaful, tuan-tuan bukan bagi duit dekat syarikat takaful, tetapi duit tadi masuk dalam satu tabung. Tabung itu dijaga, diselia, diaudit oleh syarikat takaful. Duit bukan milik syarikat takaful, cuma diuruskan oleh syarikat takaful. Ada beza tak? Insuran, tuan-tuan bagi duit kat syarikat insuran. Kalau berlaku kemalangan, syarikat insuran bayar. Jadi di situ nama dia adalah judi. Faham tak? Contoh macam ni lah. Saya bagi duit kepada si A 10,000. Kalau tahun ni tak berlaku kemalangan, duit itu ambil kat kamu. Kalau berlaku kemalangan, kamu bayar kat saya 100,000. Itu nama dia adalah judi. Dan kemudian ada gharar. Gharar di mana? Bayar 10,000, kemalangan tak berlaku, maka kita tak dapat apa-apa. Berbeza dengan takaful. Tuan-tuan katalah beli kereta, ada beli takaful, duit itu akan masuk dalam tabung. Semualah tabung siapa-siapa pun. Mungkin takaful kenderaan, mungkin takaful rumah, mungkin takaful nyawa, mungkin takaful kad kesihatan, bagai-bagai nama. Yang kedua, duit yang tuan-tuan masuk dalam tabung tabaruk derma itu, wang tersebut akan dilaburkan. Keuntungan akan kembali masuk dalam tabung itu juga. Manakala duit yang tuan-tuan beli insuran, dilaburkan juga, dia tak simpan. Dilaburkan. Duit tadi masuk dalam akaun pemilik syarikat insuran. Tuan-tuan tak dapat apa agak. Faham tak? Syarikat insuran yang ada dekat Malaysia tidak menyalahi undang-undang, tetapi menyalahi agama. Sebab judi. Manakala syarikat takaful tidak menyalahi undang-undang dan tidak menyalahi agama. Ada beza tak? Lagi beza dia, syarikat insuran tidak ada panel syariah. Syarikat takaful wajib ada panel syariah. Duit yang tuan-tuan bagi dekat insuran bukan milik tuan-tuan dah, milik syarikat insuran. Duit itu dilaburkan, tuan-tuan tidak perlu ambil tahu. Memang duit itu duit haram. Manakala duit yang tuan-tuan bagi kepada syarikat takaful, dia ada pecah dua. Cabang pertama, cabang derma tabaruk. Cabang yang kedua adalah cabang simpanan termasuk mudharabah. Tempat di mana dilaburkan wang tuan-tuan wajib patuh syariah. Manakala syarikat insuran, benda itu semua tak ada syarat. Jadi hasilnya banyak lagi beza dia. Siapa-siapa yang duk beli insuran, dia mesti keluarkan daripada syarikat itu. Bahkan siapa-siapa yang beli insuran kemudian berlaku kemalangan, dia tidak boleh buat tuntutan. Katalah kemalangan disebabkan salah dia. Dia nak buat tuntutan tak boleh. Sebab kalau buat tuntutan dia jadi judi. Berbeza hukum dia. Tuan-tuan beli, kita katalah takaful. Tapi orang yang langgak tuan-tuan kot belakang tu, dia beli insuran. Boleh beza tak? Katalah kita takaful etika. Hak langgak kita tu, dia bukan takaful, dia syarikat insuran punya. Maka kesalahan duduk di dia langgak belakang kita. Maka kita buat tuntutan daripada orang yang langgak
yang langgar buat tuntutan daripada syarikat insuran dia, yang tu kita tak salah. Kita buat tuntutan daripada dia buat tuntutan daripada syarikat insuran dia. Yang tu kita tak salah. Maka hasil apa yang disebutkan tadi, paling senang tuan-tuan beli barang, tengok ada cop jakim, kira halal lah. Maka tuan-tuan tak perlu ambil tahu buat di mana semua, tak perlu ambil tahu sebab bukan kemampuan kita. Maka demikian juga kalau beli produk takaful, tuan-tuan tak perlu ambil tahu. Nama aja takaful, hukum dia halal. Nama aja insuran, maka hukum dia haram. Cuba tuan-tuan bayang. Tuan-tuan mati, kemalangan, dan tuan-tuan dapat, isteri dapat wang pampasan. Duit itu tak boleh guna. Maka sesiapa yang terlibat dengan insuran, dia menega ke apa-apa, dia akan sangkut dengan judi, dia akan sangkut dengan riba, dia akan sangkut dengan tipu. Tiga benda inilah yang menyebabkan security tidak boleh bagi lesen takaful kepada syarikat insuran. Jadi siapa-siapa yang nak buat takaful, dia mesti ada panel syariah dan mesti patuh syarak. Yang tu sedikit dan suka nak sebut. Bila sebut kata riba, barangkali tuan-tuan rasa benda tu kecil. Riba ni bayangkan, berzina 36 kali, 1 dirham riba yang tuan-tuan ambil, tuan-tuan makan, maka riba itu teruk lagi dosa dia daripada dosa zina 36 kali. Bayangkan kalau tuan-tuan duk beli insuran, cuba bayangkan. Maka hasilnya sekiranya ada keinsafan, jangan ada duit yang disimpan di bank-bank konvensional. Jangan ada pelaburan yang tidak patuh syarak. Tambahlah ni banyak. Kan? Banyaklah ni. Menega-menega tengok kereta besar. Menega-menega rumah besar. Main ke mana ni? Pelaburan. Sekiranya pelaburan patuh syarak, tak ada masalah. Tapi jaga-jaga. Kalau tuan-tuan melabur cepatnya nak kaya, di situ ada masalah. Contohnya, tiap-tiap hari duit masuk. Atau tiap-tiap bulan duit masuk. Tetap pula tu. Yang ni tuan-tuan kena selidik. Sekiranya tidak ada panel syariah yang ada autoriti untuk cek perniagaan tadi, jawapannya kena keluar. Bila keluar, ambil wang pokok saja. Wang haram tuan-tuan tak boleh ambil.